Bab pakaian berkancing emas. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Miswar bin Makhramah bahwa ayahnya Makhramah berkata, "Wahai anakku, bawalah aku sampai berita kepadaku, yakni aku mendapat tahu bahwa Nabi SAW telah menerima telah sampai kepadanya, yakni baju kelawar, jubah kelawar. Fahuwa yaqsimuha, dia sedang membahagikannya. Fadhhab bina ilaih, bawalah aku pergi kepadanya. Fadhhabna, kami pun pergi. Kami dapati Nabi SAW berada dalam rumahnya. Dia pun berkata kepadaku, wahai anakku, panggillah untukku Nabi SAW. Saya pun berasa berat untuk berbuat begitu. Wa qultu, saya berkata, adakah patut saya nak panggil untuk engkau Rasulullah? Faqala ya bunayya, dia berkata, wahai anakku, innahu laysa bijabbar, dia bukan seorang diktator. Fada'autuhu, saya pun memanggilnya, ini memanggil Nabi. Fakharaja, maka Nabi SAW pun keluar dalam keadaan di atas tubuhnya, atau pada tubuhnya ada qaba min dibaj, ada baju kelawar dari sutra muzarrar bidzahab yang berkancing emas. Faqala ya Makhramah, dia berkata, wahai Makhramah, ini kami simpan untuk engkau. Fa'atahu iyyahu, maka Nabi SAW memberikannya kepadanya. Babu khawatimidz dzahab, ini bab cincin emas. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Suwaid bin Muqarrin, katanya, saya mendengar Bara' bin Azib berkata, Nabi SAW melarang kami dari 7 perkara. Dia melarang kami memakai cincin emas, atau dia berkata halqatuz zahab, yakni apa ni, bulatan, lingkaran emas, lingkaran lah, halqatu zahab, lingkaran emas. Wa 'anil harir wal istabraq wad dibaj, dia juga melarang kami daripada memakai sutra. Istabraq itu pun jenis-jenis sutra belaka. Apa yang nak diceritakan di sini ialah semua jenis sutra itu dilarang. Wal mithratil hamra, dan pelapik pelana dari sutra merah. Wal qissi, dan ini pun jenis sutra juga, kain yang bercampur dengan sutra, datang dari tempat yang bernama qis atau qas. Wa aniyatil fiddah, dan bekas perak. Wa abara Nabi sab'in, dia memerintah kami melakukan 7 perkara, yaitu melawat orang sakit, mengikuti jenazah, mengucapkan yarhamukallah kepada orang bersin, ia mengucapkan alhamdulillah, itu makna tashmitil atis. Wa raddis salam, menjawab salam. Wa ijabatid da'i, dan menyahut jemputan, menerima jemputan. Wa ibradil muqsim, dan melepaskan orang yang bersumpah. Wa nasrul mazlum, dan membela orang yang dizalimi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW bahawa dia melarang daripada cincin emas. Dengan sanadnya lagi Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bahawa Rasulullah SAW pernah memakai cincin emas, dan permata dia itu dia letakkan, dia pusingkan ke sebelah tapak tangan dia, tidak keluar, tapi mata tu pusing ke alik dalam tapak tangan. Wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu. Dan dia meletakkan, yakni memusingkan permata dia tu ke sebelah tapak tangannya, ke dalam tapak tangannya. Wattakhadhahu an-nas, selepas itu sahabat-sahabat pun buat cincin kata. Farama bihi, Nabi SAW pun buat cincin itu. Wattakhadha khataman min wariq, dan dia memakai cincin dari wariq ataupun fiddah, perak. Bab khatamil fiddah, ini bab cincin perak. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW telah memakai cincin emas, dan dia pusingkan permata dia tu ke sebelah tapak tangan dia, batin tapak tangan, sebelah dalam tapak tangan lah, ke dalam tapak tangan dia. Wa naqasha fihi, dan dia mengukirkan padanya Muhammad Rasulullah.
Orang ramai pun membuat seperti itu juga. Bila Nabi SAW melihat mereka telah membuatnya atau telah memakainya, rama bihi, dia membuangnya. Sambil dia berkata, aku tidak akan memakainya buat selama-lamanya. Kemudian dia memakai cincin perak. Orang ramai pun buat cincin perak juga, pakai cincin perak. Qala Ibnu Umar berkata, cincin itu selepas Nabi dipakai oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, sehinggalah cincin perak itu jatuh dari Uthman, jatuh dalam telaga Aris. Babun, dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah SAW memakai cincin emas. Selepas itu dia membuangnya. Faqala, sambil dia berkata, saya tidak akan memakainya buat selama-lamanya. Orang ramai pun masing-masing mereka membuang cincin-cincin mereka. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa dia melihat di tangan Rasulullah SAW cincin perak sehari sahaja. Thumma inna an-nas yasna'u al-khawatim min warq. Selepas itu orang ramai pun buat cincin dari perak dan mereka pakai. Fataraha Rasulullah, bila Rasulullah SAW buang cincin dia, sahabat-sahabat pun buang juga. Bau fasl khatam, ini bab mata cincin lah kita panggil, permata dia tu. Apa dia kita panggil fasl, butir tu lah, butir cincin tu, mata cincin. Permata ni takut kita kata daripada permata saja, tidak mesti daripada permata, daripada apa-apa pun, daripada kayu kah, asalkan apa dia kita panggil butir yang diletak pada bunga dia. Itulah yang dimaksudkan dengan fas. Tidak mesti permata. Apa dia kita panggil dalam istilah Melayunya. Itulah fasl khatam, yakni permata cincin itu. Humaid At-Tabil menceritakan bahawa Anas ditanya, adakah Nabi SAW memakai cincin? Dia berkata, pada suatu malam dia mentakhirkan, melewatkan sembahyang isyak hingga ke separuh malam, tengah malam. Kemudian dia menghadap kepada kami. Faka'anni anzuru ila wabisi khatimi, semacam aku nampak lagi kilauan cincinnya itu. Ini cerita selepas Nabi SAW tak ada lah, jadi dia duduk nampak lagi. Qala, dia berkata, innan nas qad sallau wa namu, orang semua sudah bersembahyang dan sudah tidur, dan kamu terus berada dalam sembahyang selama kamu menanti sembahyang, selama kamu menunggu sembahyang. Diriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW cincinnya itu daripada perak, dan fas dia tu mata dia tu pun minhu, daripada perak juga. Mata dia tu pun daripada perak juga. Bab khatamil hadid, ini bab cincin besi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sahal, dia berkata, ada seorang perempuan datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, saya datang untuk menyerahkan diri saya. Dia pun berdiri lama di hadapan Nabi SAW. Nabi SAW pun melihat kepadanya dan selepas itu menundukkan kepalanya. Falamma tala maqamuha, bila sudah lama dia tu berdiri, qala rajulun, ada seorang lelaki berkata, kawinkanlah saya dengan dia kalau engkau tidak berhajat kepadanya. Orang itu kata kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun tanya, indaka syai' yusdiquha, adakah padamu sesuatu untuk dijadikan mas kahwin? Orang itu kata, tidak ada. Nabi SAW kata, pergi cari, pergi tengok. Orang itu pun pergi, kemudian balik. Dia pun kata, wallah in wajadtu syai'an, demi Allah saya tak dapati sesuatu apa pun, tak ada juga. Qala, Nabi SAW kata, pergilah cari walaupun sebentuk cincin perak, cincin besi. Orang itu pun pergi, kemudian balik mari pula. Faqala la wallah wala khataman min hadid, dia kata tak ada, sungguh kata dia tak ada sengoti, walaupun cincin besi pun tak ada. Wa alaihi izar ma alaihi rida,
Orang itu pakai kain, dia tak ada kain selimut pun, tak ada kain selimut pun, baju pun tak ada, pakai kain saja. Dia kata, saya boleh berikan kepadanya mas kahwin kain saya ni. Nabi SAW pun kata, kain engkau kalau dia pakai tidak akan ada apa-apa lagi di tubuhmu. Kalau engkau pakai, lam yakun 'alaiha minhu syai', tidak akan ada apa-apa dari kain itu padanya. Fatanahar rajul, orang itu pun beralihlah. Orang itu pun beralihlah daripada tempat itu. Fajalasa, lalu duduk nengung. Nabi SAW pun melihat dia sedang pergi. Baginda pun suruh orang panggil dia balik, panggil balik. Dia pun tanya, ma ma'aka minal Quran, sebanyak mana Quran ada padamu? Qala suratun kadha wa kadha, dia kata surah sekian-sekian. Kepada beberapa surah dibilangnya surah-surah itu, surah ni, surah ni, surah ni, ingat kata dia. Qala, Nabi SAW pun katakan kepada dia, qad mallaktuka bima ma'aka minal Quran, aku milikkan dia kepadamu dengan sebab Quran yang ada padamu. Dalam setengah riwayat yang lain, aku kahwinkan dia dengan engkau dengan mas kahwinnya Al-Quran yang ada padamu. Itu dua terjemahan. Bab naqshil khatam, ini bab ukiran pada cincin. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi Allah SAW bila mahu menulis surat kepada orang-orang ajam, maka ada orang berkata kepadanya, mereka tidak akan menerima apa-apa surat kecuali kalau ada cop atas surat itu. Maka Nabi SAW pun membuat cincin dari perak. Ukirannya ialah Muhammad Rasulullah. Begitulah terukir pada cincin itu, Muhammad Rasulullah. Semacam aku nampak lagi kilauan ataupun sinaran cincin di jari Nabi SAW, ataupun fi kaffihi, sinaran cincin itu pada dalam tapak tangan dia. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah SAW memakai cincin perak. Wa kana fi yadihi, dan cincin itu berada di tangannya lah. Kemudian selepas itu berada di tangan Abu Bakar, kemudian selepas itu berada di tangan Umar, kemudian selepas itu berada di tangan Utsman. Sehinggalah selepas itu ia jatuh, cincin itu jatuh ke dalam telaga Aris. Naqsnya, ukirannya ialah Muhammad Rasulullah. Yang terukir pada cincin itu Muhammad Rasulullah. Bab cincin di jari kelingking. Cincin di jari kelingking. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, katanya Nabi SAW membuat sebentuk cincin. Yang ini dia tempah sebentuk cincin lah, tempah sebentuk cincin. Faqala, dia pun berkata, kami telah membuat sebentuk cincin dan kami telah mengukir padanya dengan satu bentuk ukiran. Oleh itu janganlah sesiapa mengukir mengikut, janganlah ada sesiapa pun mengukir mengikut cincin itu. Qala, kata Anas, semacam saya nampak lagi bariqahu atau birriqahu, kilauannya fi khinsarihi, pada jari kelingking Nabi SAW. Ini bab memakai cincin untuk dibuat cok dengannya, atau untuk ditulis surat kepada ahli kitab dan selain mereka. Untuk ditulis surat menggunakannya kepada ahli kitab dan selain mereka. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas, katanya bila Nabi SAW mahu menghantar surat kepada Rum, orang Rum, dikatakan kepada baginda bahawa mereka tidak akan membaca suratmu ataupun kitaban, apa-apa surat. Kalau tidak surat itu dicop, maka Nabi SAW pun mengambil cincin perak ukirannya Muhammad Rasulullah. Faka'annama anzuru ila bayadhihi fi yadihi, semacam saya nampak lagi putih cincin itu di tangannya. Bab man ja'ala fassal khatam fi batni kaffi, bab orang yang memutarkan permata cincinnya itu ke dalam tapak tangannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah
yang menceritakan bahawa Nabi SAW telah membuat sebentuk cincin dari emas dan permatanya itu diputarkan ke dalam tapak tangannya bila dia pakai. Fastuni'a khawatim min dhahab, maka sahabat-sahabat membuat cincin-cincin emas. Selepas itu Nabi SAW pun naik ke atas mimbar. Dia memuji-muji Allah lalu berkata, sesungguhnya aku telah membuat cincin itu dan aku tidak akan memakainya lagi. Fanabadhahu, dia pun buang cincin. Fanabadhan nas, sahabat-sahabat pun buang semua. Waqala Juwairiyah wala ahsibuhu, dan saya rasa dia tidak kata kecuali dia kata, perawi ni kata, siapa ni, Abdullah ni, dia kata cincin itu berada di tangan kanannya, di tangan kanan Nabi SAW. Dia pakai sebelah tangan kanan. Bab kata-kata Nabi SAW, jangan ada sesiapa pun mengikut ukiran cincinnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW telah memakai cincin perak dan dia ukir pada cincin perak itu Muhammad Rasulullah. Wa qala, dan dia berkata, inni ittakhadtu khataman min wariq, saya telah memakai cincin perak dan saya telah ukir padanya Muhammad Rasulullah. Janganlah sesiapa mengukir mengikut ukirannya. Babun hal yuj'alu naqsul khatam salasta astur. Bab, bolehkah dibuat ukiran cincin itu dalam bentuk 3 baris? Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bahawa Abu Bakar bila dilantik sebagai khalifah telah menulis surat kepadanya. Wa kana naqsul khatam, cincin itu dalam 3 baris. Muhammad 1 baris, Rasul 1 baris, dan Allah 1 baris. Ada riwayat daripada Anas dalam tarikh yang lain, dia kata cincin Nabi SAW itu berada di tangannya dan di tangan Abu Bakar selepasnya, di tangan Umar selepas Abu Bakar. Bila Sayyidina Uthman duduk di atas telaga Aris, dia pun mengeluarkan cincin itu lalu bermain-main memutar-mutar cincin itu dengan tangannya. Fasaqata, lalu cincin itu terjatuh. Qala fakhtalafna, kata perawi ni Anas ni, kami pergi mari 3 hari, pergi mari bersama dengan Uthman, lalu dikirah telaga tu, dibuang air telaga tu. Falam najidhu, tetapi kami tidak menemuinya. Babul khatam, ini bab cincin untuk perempuan. Aisyah memakai cincin emas. Wa kana ala Aisyah khawatim dhahab, mana di jari Aisyah ada khawatim, yakni cincin emas. Cincin emas, bukan satu, jamak. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, saya menyaksikan hari raya bersama Nabi SAW. Baginda bersembahyang hari raya sebelum khutbah. Abu Abdullah berkata, Ibnu Wahab menambahkan daripada Ibnu Jurayj, yaitu Nabi SAW pergi selepas itu kepada orang-orang perempuan, faja'alna yulqina al-fatakh wal khawatim fi bithawbi Bilal. Mereka pun mula mencampakkan fatakh, yakni cincin apa ni fatakh ni, orang kita panggil belah rotan. Cincin belah rotan. Belah rotan adalah ke mana? Lingkaran cincin, tak ada permata. Tak ada mata. Bulat-bulat gitulah. Supaya dengan dia menggan anak koci gitu. Wal khawatim fi thawbi Bilal, dan cincin-cincin fi thawbi Bilal, dalam kain Bilal. Ada juga ulama menterjemahkan fatakh itu dengan makna gelang kaki. Ada juga fatakh itu banyak makna dah. Salah satunya yang anda sebut tadi, iaitu cincin belah rotan. Ini habislah situ, kita balik semula. Babul muzarrar bidzahab. Baju ni, kancing dia ni, ni nak cerita pasal pakaian lagi. Pakaian berupa baju. Kalau baju ni kancing dia tu kancing emas, boleh ke tidak? Boleh. Cuma orang lelaki tak boleh guna lah waktu tu. Lepas tu Nabi SAW bagi kepada ni Makhramah ni, sudah berapa kali dia kata sudah jumpa hadis ni. Bagi tu tidak semestinya untuk dia pakai, tapi Nabi SAW keluar tu dalam keadaan ada di tubuh dia. Ada di tubuh dia tu tidak bermakna dia pakai. Dia pegang, orang jual pegang kan, dia letak di tubuhnya. Tunjuk, pergi tunjuk.
Dia lekatkan di tubuh dia. Ni baju tu dia lekat, ni comel, kata dia. Kami simpan, saya simpan untuk kau dah lah ni, kata dia. Simpan. Bukan Nabi SAW pakai, tak apa lagu tu, tidak pakai namanya. Walaupun ada apa ni kancing mah, walaupun apa ni kain itu, baju tu, baju sutera, itu bukan makna pakai, letak di tubuh. Bukan dia masuk tangan ke apa, masuk dalam tubuh, tidak. Lepas tu dia bagi kepada mahramah, tidak bermakna nak suruh dia pakai, tidak. Atau satu lagi, boleh jadi kalau nak kita kira andaian, boleh jadi pada masa itu belum haram lagi sutera dan emas itu, boleh jadi. Tetapi yang jelasnya tidak begitulah, tidak gitu. Habislah bab pakaian, bab apa ni, baju gapo ni habis. Timbul pula cerita bab cincin. Ini pun pakaian juga ni, termasuk dalam pakaian dan perhiasan. Sebenarnya Imam Bukhari buat bab pakaian ni bukan pakaian yang seperti kita maklum tu, tidak. Luah mana? Bukan setakat awak pakai di tubuh saja seperti baju, seluar, kain apa, tidak. Perhiasan pun termasuk juga dalam ni. Perhiasan. Ataupun apa ni kita kata celuppan ke, dye ke, kita kata pakai di rambut, termasuk dalam bab ni. Untuk jangok lah sebagai perhiasan, termasuk dalam bab ni. Padahal itu tidak pakaian, tapi dikira makai jugalah untuk jangok. Nanti akan datang ada bab dia. Pakai dye rambut, dye janggut, gapo tu, ada bab ni. Ini cerita cincin emas. Nabi SAW melarang kami daripada 7 perkara. Ada sudah berapa kali juga ada ni kita jumpa. Yang pertamanya cincin emas. Ini jelas larang, mana tak boleh. Kami tu, yang dimaksudkan dengan kami tu siapa? Iaitu orang lelaki sahaja. Orang perempuan, saat ni yang kita baca saat ni, bab terakhir saat ni, cincin untuk perempuan. Aisyah pakai cincin emas, mana tak apa. Orang-orang lain pun, bukan Aisyah saja boleh, orang lain pun boleh pakai cincin emas, tapi orang lelaki tak boleh. Inilah dalilnya, iaitu tak boleh pakai cincin emas bagi orang lelaki. Ini dia dalilnya. Cuma kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh apa tu, dia termasuk dalam bab lain pula. Kitab-kitab fiqh, kitab fiqh dia kata untuk kanak-kanak boleh pakai emas, lelaki, kanak-kanak lelaki, hak tak belum balik lagi, bolehlah kalau nak pakai. Molek tak usah pakai, senang. Tak ada khilaf lah kalau lagu tu, jaga khilaf tu. Tapi kalau nak ambil khilaf, ada lagi di situ. Lepas tu pakai dalam bentuk cincin. Tapi kalau orang zaman dulu kan dia buat gigi emas, gigi emas itu boleh, lelaki boleh, lelaki pun boleh pakai gigi emas. Sebab apa? Ada hadis yang lain, ada seorang sahabat tu gigi dia apa ni, hidung dia tu buruk, hidung dia buruk. Bila begitu dia tanya Nabi SAW, boleh kau pakai hidung palsu? Boleh, Nabi kata. Dia pun pakai hak perak, kabus. Bila dia pakai hak emas, tidak, molek. Nabi SAW benarkan dia pakai emas, hidung emas. Menunjukkan hak tu boleh lah. Begitu juga gigi emas ke apa tu boleh. Ni sebagai cincin, tak boleh ni. Cincin tak boleh. Dalam bentuk perhiasan lah, macam gelar ke, subai ke. Hak tu dua perkara pula selain daripada emas, menyerupai orang perempuan pula. Nabi SAW tak pernah pakai subai tu, tak pernah pakai tali tekuk emas ke, gelar emas ke, tak aja. Kalau hak pernah ada pun cincin emas. Inilah ceritanya. Hak kemudian yang kita baca tadi. Tapi hak dalam hadis mula-mula ni jelas menunjukkan dia larang dah, dia tak bui dah pakai cincin emas. Hak lain-lain tu serupa lah. Sebelum pada ni sudah jumpa dah larang daripada sutera gapo tu, seperti yang kita sudah bincang dah sebelum pada ni, iaitu berkenaan dengan hikmah dan falsafah dia tu tak jadi serupa dengan orang perempuan. Dan habis belanja tak tutup pasar, habis belanja tak tutup pasar, jadi jangok seperti perempuan, dan itu sesuai dengan orang perempuan, perhiasan-perhiasan yang lebih-lebih. Pernah seketika dulu Abdullah kata Nabi SAW pakai cincin emas
Tetapi mata dia tu dia pusing kok dalam. Mata dia pusing kok dalam. Sebab apa? Pusing kok dalam. Tak siwi nampak nyoh. Kita kata nyoh. Megah-megah. Walaupun pakai, tetapi dia pusing kok dalam. Takut-takut jadi nampak nak menunjuk-nunjuk. Ada pun orang yang pakai tu, dia pakai memang sengaja nak, itulah muka mata tu apa pusing kok dalam. Pusing kok dalam tu dengan maksud tu. Mula-mula itu pun setara tu pun mula-mula tu mata pusing kok dalam. Tapi lah cincin tu. Mata pusing kok dalam. Orang lain pun dia sahabat-sahabat ni ikut Nabi. Bila Nabi buat lagu tu dia buat. Dia pun buat cincin juga. Lepas pada tu Nabi SAW pun ramah ni bukan pekong kok bukan pekong kok tahu dalam tu siapa. Dia tidak kayak lagu tu. Buat lah ramah ni makna buat. Dia buat, dia tidak pakai. Lepas tu dia pakai cincin perak pula. Cincin perak. Lepas pada cincin emas, cincin perak pula. Dah sebut perak tadi, cincin perak pula. Nabi SAW mula-mula pakai cincin emas. Lepas tu mata dia tu dia pusing. Ke dalam tapak tangan dia. Wa naqasha fihi Muhammad Rasulullah. Dan dia ukir padanya Muhammad Rasulullah. Orang pun pakat buat lagu tu. Bila dia tengok orang pakat buat lagu tu, dia pun buat. Dia pun kata aku tak saya pakai sama dah. Lepas tu dia pun pakai hak perak pula. Orang lain pun buat perak pula. Ibnu Umar kata lepas pada tu cincin tu dipakai oleh Abu Bakar, lepas tu Umar, lepas tu Uthman. Jadi cincin rasmi kerajaan lah. Nak tulis surat apa-apa cop dengan tu. Cincin tu dia buat cop sebagai cop. Babun. Ini bab tak ada tajuk. Serupa dengan fasal bagi bab sebelum ini. Itu Ibnu Umar kata Nabi SAW pakai cincin emas, lepas tu dia buat. Dia kata dia tak saya pakai sama dah. Orang ramai apa buat juga cincin-cincin emas hak mereka buat tu. Buat tu kena ingat bukan makna buat dalam tong sampah. Itu bazir, tak boleh, idha'atul mal. Nabi SAW larang daripada mensia-siakan harta benda. Dia tak bui. Sebelum pada ni sutra dia bui kepada sahabat dia. Bukan semestinya untuk pakai. Ni kata buai pun bukan maknanya buai tu tak saya guna dah. Emas tu untuk maksud-maksud lain. Tidak. Buai tu dengan maksud dia tidak pakai. Anas bin Malik kata dia tengok di tangan Rasulullah SAW cincin perak 1 hari saja. 1 hari saja. Lepas tu orang pakai buat cincin perak. Mereka pun pakai. Rasulullah SAW pun buat cincin dia. Lepas tu sahabat-sahabat pun buat. Hak ni hak mana ni? Cincin emas kau pula? Dah cincin emas tu buat dah hak tu. Hak perak pula ni. Bila pakai pakai tu dia buat pula. Cincin hak mana pula ni buat ni? Sedangkan cincin tadi kan Abu Bakar pakai, Umar pakai, Uthman pakai selepas dia. Ni cincin mana? Ni cincin lain pula. Kesimpulannya Nabi SAW ni dalam sejarahnya ada beberapa cincin yang dia pernah pakai. Cincin emas pada tu dia tak pakai. Cincin perak dia ada juga pakai. Hak ni mata dia mata akik. Mata akik. Akik Yamani. Lepas pada tu orang pakai pula. Buat pula tu. Buat pula tu. Lepas tu hak dia untuk pakainya iaitu cincin yang berukir pada bahagian mata dia tak ada mata. Bahagian itu tu dia ukir situ. Macam cok. Cok. Di itu bulat gitu. Bulat. Hak tu lah sebagai mata dia. Muhammad Rasulullah dia cok tengok tu. Hak tu pakai cincin perak. Hak tu dia tidak buat. Hak Anas kata semalam saja dia akan pakai ni, yauman wahidah, sehari saja ni. Hak ni cincin hak sah lagi. Inilah bagi ulama-ulama yang mengatakan tak elok pakai cincin ni, tak ada. Tak boleh sebab Nabi SAW pun pakai sehari saja. Hanya untuk menunjukkan harus. Untuk menunjukkan harus. Ada pun buat selama-lamanya, lama-lama dia pakai. Hak tu kerana keperluan untuk cop. Untuk cop. Bukan untuk jangok orang kata. Bukan untuk perhiasan. Bukan untuk perhiasan.
Tetapi ulama-ulama bahas pula lah, bahas ni adalah hak kata boleh, ada hak kata tak boleh, ada hak kata khusus dengan pemerintah saja. Sini kalau kita tengok daripada muka surat sebelah ni, nombor 3 muka surat sebelah ni, 873. Fala yanqushanna 'alaiha ahad, sababun nahi, sebab Nabi SAW larang ni, ada orang buat lagu tu. Bila dia buat cincin dia tu hak Muhammad Rasulullah, sahabat-sahabat buat gatek lagu tu. Sedangkan maksud dia je untuk nak tulis surat tu, surat rasmi ni. Kalau pakat buat lagu tu, boleh jadi orang akan palsukan surat pula, mana tahu. Pok-pok munafik kau siapa kau akan palsukan surat tu, cok. Dengan sebab ini dia larang. Larang ni maknanya, larang ni perintah daripada pihak kerajaan lah, tak benar, dikira salah lah. Dikira salah. Lepas tu nombor 4 ni, lamma ra'au an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mereka tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin, waqad tamassaka bi hadzal hadis, dan hadis hak sani hak kita baca sani, sehari saja dia pakai. Orang yang menegah pakai cincin ini, dia pegang dengan hadis ni lah, kecuali kepada pemerintah. Sedangkan hadis Abi Raihanah, Abi Raihanah ada diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dan Abu Dawud dan Nasai, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'an lubsil khatam illa lidhi sultan. Dia kata Nabi SAW melarang memakai cincin kecuali kepada pemerintah. Hak ni dia pegang dengan hak ni. Tetapi jumhur ulama mengatakan harus berdasarkan hadis Anas yang lalu. Dan hadis Abi Raihanah tu ulama bahas, dia kata hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif, tidak boleh dijadikan hujah. Hak kata tak boleh pakai, hak Nabi SAW larang tu dalam hadis Abi Raihanah. Dan kalau diandaikan hadis itu sahih pun, maka dilarang pakai ni kepada selain pemerintah, iaitu cincin yang merupakan tanda khusus bagi pemerintah itu. Hak tu tak bolehnya. Kalau cincin biasa-biasa ni tak apa. Hak cincin yang merupakan cok, buat cok serupa dia juga, sehingga boleh mengelirukan. Hak tu hak tak bolehnya. Sebab apa? Kerana pakai cincin itu dia menghiaskan diri seseorang juga. Ia tidak sesuai dengan lelaki, kata dia. Tidak sesuai dengan lelaki. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan haruslah pakai cincin itu, harus. Setengah-setengah ulama dia kata, dia pergi jauh lagi, dia kata sunnah Nabi SAW. Tetapi itu pada anda tidak kurang tepat. Memanglah kalau nak kira Nabi SAW pernah pakai tu, ya kita terima. Tapi Nabi SAW tak pakai tu. Hak dia pakai tu hak lain. Hak tu hak nak buat cok tu ada sebab. Hak cincin hak lain. Walaupun hak perak dia tak pakai. Hak dia pakai hak ni lah Anas kata 1 hari saja. Untuk menunjukkan harus. Tetapi kalaulah ia lebih baik, tentulah Nabi SAW pakai sama. Sampai mati hak nak buat cok ni suku, hak untuk perhiasan ni suku, tapi dia tidak pakai. Ini menunjukkan Nabi SAW lebih suka tidak pakai, dan lelaki tidak pakai cincin. Itu lebih dia suka daripada cara dia. Hak dia pakai tu suku, dia pernah pakai tu, tapi pakai pun sehari. Hak cincin emas tu jelas dah, tu memang dia tak pakai dah. Hak perak ni pun hak ada mata tu, hak tu dia tidak pakai. Bermakna lebih baik kepada kita tak pakai juga, lebih baik. Kalau nak pakai boleh, bukan tak boleh, harus. Walau bagaimanapun perkara ni ada khilaf, setengah-setengah ulama tak boleh pakai. Dan anak sendiri secara peribadi lebih nampak kot tu lah, lebih baik tidak pakai. Untuk lelaki lah. Kalau perempuan molek pakai, perempuan molek pakai. Lelaki kurang molek lah, kurang molek. Kalau molek tentu Nabi SAW pakai sama. Lepas tu hak cerita hak banyak-banyak lagi tu, hak kalau pakai mata delima tak akan miskin orang tu. Ada dalam kitab kita ada maudhu' tu. Dalam kitab kita ada maudhu'. Banyak benar disebut kalau pakai mata zamrud begini, bawa tua ke apa semua tu.
Itu semua karut belaka, karut. Tidak ada satu pun yang sahih. Boleh katakan kesemuanya maudhu', palsu belaka. Hadis-hadis palsu belaka. Tak ada kena mengena. Ada pula dikatakan hadis lah semayang pakai cincin ni ada kelebihannya, boleh pahala banyak. Itu semua karut belaka. Tak ada kena mengena tu. Tak ada. Hak sebetulnya sekarang ni ya. Dalam Bukhari ayat sekarang ni. Dan yang jelasnya dia pakai sehari. Dia pakai sehari. Paling tinggi dia menunjukkan harus lah. Lepas pada tu ada sahabat-sahabat pakai, tapi dalam hadis ni dia kata sahabat-sahabat pun buai juga cincin. Buai juga cincin. Mana sahabat-sahabat pun bila tengok Nabi tak suka, dia buai juga lah. Walau bagaimanapun kita dapati dalam sejarah apa tu, dalam hadis-hadis asar kemudian ada juga yang pakai. Paling tinggi menunjukkan haruslah, tidak menunjukkan kelebihan. Ini bab permata bagi cincin. Kita pakai cincin tu cincin apa dia tak ada mata kau boleh hak mata. Kalau nak pakai ada mata pun tak apa, boleh. Inilah. Tetapi hak ni dalam hadis ni dia sebut mata tu mata daripada perak juga. Mata daripada perak juga. Boleh jadi hak ni yang dikatakan mata daripada perak ni hak ukiran dia tu dah. Hak ukiran nama dia Muhammad Rasulullah, mestilah dia buat bulat kan. Hak ni lengkar ni hak nak masuk ni. Lepas tu datang tu dia buat bulat lah. Tanah dia tu. Hak tu daripada perak juga. Itulah yang dimaksudkan mata. Bukan maksud mata zamrud ke apa dak. Ni mata dia tu daripada perak. Bukan makna mata tu bulat ke ataupun tiga segi ke, panjang ke. Tidak makna lagu tu. Hanya sebagai adalah atas dia tu tidak bulat, tidak lingkaran semata-mata, tidak. Bahkan ada di atas dia. Hak ni hak cop dia tu lah. Dan ini adalah khusus untuk Nabi SAW saja. Orang lain ada buat lepas pada tu, tapi Nabi SAW larang. Dia tak boleh. Ini bab cincin besi pula. Nak pakai cincin besi boleh ke tidak? Kalau nak kira boleh tu boleh, harus belaka. Tetapi pernah Nabi SAW ada sahabat maknanya pakai cincin apa ni? Cincin apa ni, kita maga. Bila pergi dekat dia, kerana dia kata saya bau pada awak ni, bau berala ni kata dia. Sahabat tu pun buat cincin, buat bau berala. Lepas tu ada pula ni orang pergi pakai cincin ni cincin besi pula. Dia kata kerana dia kata bau pakaian ahli neraka ni. Maknanya dia tidak suka juga cincin apa ni, besi ni. Sahabat tu pun buat. Jadi kalau kita mengambil kira hadis-hadis itu, maknanya Nabi SAW tak apa kenal lah. Kalau boleh tak usah pakai. Sebab itu anak kata pada anak apa, lebih baik tidak pakai kepada lelaki. Lebih baik tidak pakai. Setengah-setengah ulama dia kata hadis itu kalau kita terima, kata dia maksudnya hak ni Allah SWT buka kepada Nabi SAW tu. Asalnya apa ni temaga tadi orang buat berala, lepas tu dia peracur buat cincin, boleh ke dia je sebagai cincin. Allah SWT bagi tahu kepada Nabi SAW yang hak ni cincin ni maknanya asal daripada berala. Takut-takut ada unsur-unsur ambil berkat ke apa ke. Mungkin ada lagi saki-baki jahiliah tu. Sebab tu dia larang, dia kata lagu tu. Bukan maksudnya kalau temaga tu tak boleh, atau besi tu tak boleh. Sebab besi tu sebab kebanyakannya dipakai oleh orang-orang kafir. Jadi orang kafir tu kira-kiranya ahli neraka lah. Yang ni tak serupa dengan orang kafir. Itu maksudnya. Jadi kebanyakan ulama kata lagu tu lah. Kalau lah tak boleh, cincin besi ni tak boleh langsung secara mutlak, dalam keadaan bagaimana pun tak boleh kepada orang Islam, tentu Nabi SAW tak suruh cari cincin besi ni. Dia suruh cari cincin besi ni apa? Ada nilai jugalah walaupun murah pun. Kalau tidak dia nak pakai pun, hak nak jadi bini dia tu, bakal bini dia tu boleh pakai cincin besi. Maknanya boleh lah. Kalau tidak, tak ada nilai. Nak jadi mas kahwin lagu mana dah tak ada nilai.
Ini menunjukkan cincin besi itu pun ada nilainya. Bila ada nilai, orang buat dia cincin, orang pakai di jari. Maknanya tak apalah kira-kira tu. Dari segi harus tu memanglah tidak dinafikan harus. Lepas tu cerita ni kita sudah banyak kali dah. Hadis tadi yang anda sebut tadi, orang dipakai cincin temaga, pakai cincin besi, Nabi SAW kata lagu tadi ada dalam Sunanil Arba'ah tu, Tirmizi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah tu ada belakang tu. Cuma hadis itu tidak kuat, tidak boleh dijadikan hujah. Sebab ada seorang perawi dia, Abu Taibah ada tu, dia tu orang tidak kuat, tidak boleh dijadikan hujah. Walaupun hadis dia boleh ditulis untuk iktibar, tetapi tidak nak jadikan hujah, tak boleh. Hak ni hadis hak Bukhari ni lebih kuat lagi, iaitu Nabi SAW suruh cari cincin besi, maknanya ada nilai lah. Lepas tu Nabi SAW kata kalau nak pakai cincin, adalah riwayat dhaif tadi. Dia kata buatlah daripada perak, menunjukkan makna boleh lah. Hadis itu pun menunjukkan boleh kalau daripada perak. Tetapi seperti yang anda katakan tadi, kalau nak mengambil kira sebab Nabi SAW tak bagi tu pakai hak tembaga ataupun hak besi, maka sebab itu ada juga pada hak perak pun. Orang kafir ada juga pakai hak perak. Lepas tu berhala pun ada juga orang buat daripada perak. Tidak tembaga saja. Kesimpulannya bila kita pergi campur tolak, dia harus berlaku, kecuali hak tak harusnya emas kepada lelaki. Dan hadis ini kita sudah jumpa dah. Ada rasa tidak perlu nak bincang panjang, sudah bahas dah. Apa makna Nabi SAW kata aku milikkan dia kepada engkau? Mana boleh kau beri milik ni, mana macam boleh jual milik perempuan tu, jadikan milik dia. Jawabnya tidak begitu. Bukan milik di sini dengan arti seperti memiliki hamba sahaya, tidak. Ini bahasa kiasan lah, bahasa sastra. Orang kata bahasa sastra. Misalnya kita kata kepada kekasih kita, engkau adalah milikku. Milikku tu bukan makna pemilik barang, milik rumah, milik kereta apa, tidaklah lagu tu. Dalam riwayat yang lain pula, kebanyakan riwayatnya perawi-perawi dia tu kata gini, qad zawwajtukaha, aku telah kahwinkan engkau dengan dia. Maknanya malaktukaha ni maknanya nikahkanlah, kahwinkan. Bima ma'aka minal Quran, ba' situ ba' muawadah ataupun ba' badaliyah. Imam Syafi'i pegang tu. Imam Abu Hanifah kata ba' tu bukan ba' badaliyah, ba' iwab, tetapi ba' ni ba' sababiyah. Situ khilaf pendapat tu situ. Dulu sudah bicara. Bolehkah Quran ni mengajar Quran ataupun benda-benda yang seumpama itu dijadikan sebagai mas kahwin? Khilaf. Imam Abu Hanifah, Imam Malik kata tak boleh. Hadis ni ini khusus untuk sahabat ni, kata dia. Imam Syafi'i kata boleh. Sebab ada nilai dia. Bab naqshil khatam, ini bab ukiran pada cincin itu. Asas silahnya Nabi SAW buat cincin dia berukir Muhammad Rasulullah tadi, sebab bila sampai ketika nak tulis surat kepada raja-raja ataupun pembesar-pembesar ajam ni, sahabat-sahabat kata pemerintah-pemerintah ni dia tak terima surat sebagai sesuatu yang rasmi, kecuali kalau ada cop. Maka baru Nabi SAW buat cincin itu. Bukan saja dia buat daripada awal lagi, tidak, kerana keperluan. Buat cincin perak yang mana berukir Muhammad Rasulullah. Dalam riwayat-riwayat yang sahih ni, kalau kita perhati, dia Muhammad Rasulullah ni dia sebut gitu saja, tak ada sebut duduk mana, hanya ada sebut ni baris
satu baris, hak ni satu baris, hak ni satu baris. Hak mana duduk atas, hak mana duduk bawah tak ada sebut. Cuma riwayat-riwayat yang rendah-rendah ada sebut, iaitu Muhammad paling bawah, Rasul di tengah, Allah di atas sekali. Allah di atas sekali. Jangan pula kita baca Allah Rasul Muhammad pula. Allah utusan Muhammad pula. Tidak. Kita baca daripada bawah, Muhammad Rasul Allah. Itu menunjukkan sesuai juga kalau kita terima tu, iaitu kedudukan Muhammad itu duduk bawah sekali. Rasul duduk tengah, mana sebagai perantaraan di antara Allah dengan manusia. Duduk tengah, Allah di atas. Itu sesuai. Anas kata Anas kata dia duduk macam duduk nampak-nampak lagi sinar. Pasal baru buat kan, perak tu baru buat tu dia sinar kilat di jari Nabi SAW. Au fi kaffihi, ataupun di jari ataupun dalam tapak tangan dia. Maknanya mata dia tu dia pusing kot ni, balik kanan, kok alik dalam, menunjukkan Nabi SAW ni dia tidak jenis nak menunjuk-nunjuk. Kalau dia ada apa-apa pun dia tidak menunjuk-nunjuk. Lepas tu cerita ni cincin tadi diwarisi sebagai hak kerajaan lah oleh Abu Bakar. Lepas tu sampai kepada zaman Sayyidina Osman, jatuh dalam telaga Aris. Jatuh tu pakak cari tak jumpa pak sudah. Bab cincin di jari kelingking, Nabi SAW pakai cincin ni di jari kelingking. Lepas tu balik kanan. Ni masalah nak pakai cincin balik kanan balik kiri boleh belaka. Cumanya hak di sini dalam hadis ni dia ada sebut balik kanan, tapi balik kiri pun ada juga riwayat yang menyebutkan kadang-kadang dia letak di kanan, kadang-kadang dia letak di kiri. Ini menunjukkan keharusan. Ya tak boleh balik kiri itu sebab apa? Sebab kita sehingu balik kiri juga. Lepas tu dia ada Muhammad Rasulullah, sebab tu dia pakai balik kanan. Ada sebab. Kalau mata biasa gini tak ada gapo. Lepas tu terutama kalau tak pecah pula cincin tu ketika basuh najis gapo tu tak molek benar lah bagi dia. Tetapi pada ketika dia dalam keadaan biasa, dalam keadaan suci, ada juga ketika dia bubuh jajaran untuk menunjukkan tak apa, walaupun ada Muhammad Rasulullah pun nak letak di kiri ni asalkan cuci. Tetapi lebih baik takut-takut kita terlupa ke, pakai balik kanan. Lepas tu dia pakai di jari kelingking. Apa pakai jari kelingking? Tidak pakai tengah. Sebab biasanya manusia ni apabila dia ini khusus dengan cincin Nabi SAW ni lah, bukan orang lain nak pakai mana-mana pun lah gila. Tetapi kalau zahirnya kita tengok dia pakai jari kelingking, kita pakai jari kelingking juga pun boleh juga. Tapi nak kata lebih baik pada anak tak nampak begitu. Sebab apa? Cincin Nabi SAW ni khusus dengan dia ni, ada Muhammad Rasulullah. Sebab apa dia pakai jari kelingking? Sebab biasanya apabila kita kerjakan, kita ni guna ni hak utama, hak kuat. Lepas tu hak ni dia jauh ni. Kalau dia tidak akan kena secara langsung, kalau kita pegang apa-apa ni dia hujung. Tujuannya untuk lebih terpelihara cincin itu daripada terkena sesuatu yang mungkin akan jadi semacam penghinaan kepada cincin Nabi SAW ni. Kalau cincin-cincin lain tak apa, tak ada kau satu. Ini bab memakai cincin untuk dijadikan sebagai cop. Artinya Nabi SAW buat cincin itu dia bukan buat untuk perhiasan saja-saja. Tapi kalau orang lain untuk perhiasan harus, boleh. Cuma kita kata tadi tidak lebih baik. Sebab apa? Nabi SAW kalau dia pakai pun dalam keadaan perlu ni, pusing mata dia tukuk dalam. Dia buat cincin itu pun untuk digunakan sebagai cop. Ni serupa lah tadi. Ini bab orang yang pusing mata dia tu ke dalam tapak tangan dia. Apa tujuan begitu? Tujuannya ialah untuk tak saya menunjuk-nunjuk supaya tidak nampak kelebihan tu, nampak lebih. Ini masalah mata ni ada kelebihan gotu ni. Jadi tidak miskin lah, tidak apa-apa lah. Itu semua karut lah, seperti yang kita sebut tadi.
Tetapi bukan bermakna kita menafikan khasiat. Segala pemata tu tidak. Ada pemata boleh jadi penawar untuk goni, boleh jadi penawar untuk goni, kalau dipastikan ia memang ada manfaatnya, tak apa. Tetapi hak menentukan rezeki, hak gitu gini tu karut, tak ada kena-mengena. Orang jadi sihat semata-mata kerana pakai dia, karut tak ada. Lambat tua kau kerana pakai mata kau ni, itu karut semua, tak ada berlaku. Boleh jadi kerana perasan lah, psikologi perasan. Dah orang pakai duduk kata ke dia lambat tua, dia pun jadi rasa suka hati tenang. Lambat tua sungguh, bukan kerana mata tu apa, tak ada. Tetapi memanglah ada setengah-setengah mata tu jadi semacam geliga, boleh buat penawar go ni, itu tidak dinafikan. Hak tu seperti khasiat benda-benda lain lah, akar kayu lain Allah SWT buat lagu tu je lah. Cuma untuk mudah kita kata, kita pakailah terah gapo dia mata tu, dan mengikut bomo-bomo, dia kata ada khasiat dia untuk jadi penawar ular ke, kena jengking kala ke. Kalau lagu tu kita pakai di jari kita supaya senang, bila perlu kita asah sapu. Itu tak apa. Kalau lagu tu memang dia akui khasiat dia tu, hak tak bolehnya kita tak tahu apa, semata-mata cerita saja. Itu tak boleh. Kalau lagu tu dia akan jadi timbul khurafat pula. Mari orang lain pula kata, awak tak boleh, awak lahir pada bulan sekian-sekian, tidak sesuai mata zamrud ni dengan awak sesuai mata goni pula. Susah. Awak pakai selama mana dah? Ni menjejaskan kesihatan awak, ataupun perniagaan awak sekian lama buat pakai cincin tu. Pula. Tu tak sih. Benda-benda karut lagu tu. Nabi SAW kata jangan siapa-siapa ukir di atas mengikut ukiran cincinnya. Ini pemerintah dia boleh buat sesuatu khusus untuk dia. Misalnya dia kata tak boleh siapa-siapa pakai baju polis ni, topi polis ni, tak boleh. Kalau dia pakai juga salah, dia kena denda, dia kena penjara gitu. Boleh, tidak salah. Ni Nabi SAW larang ni pasal apa? Boleh mengelirukan. Kalau orang lain pakai buat, nanti pokok munafik pun buat juga. Ni kalau sudah larang dah, siapa-siapa buat, dia kira dia salah dah lah. Dia kira dia bersalah. Dan kesalahan itu terpulang kepada pemerintah lah. Nak bagi hukuman tu setara mana, terpulang kepada dia. Masalah kesalahan lagu ni tak ada dalam hadis disebutkan hukuman dia kena sebab kau, kena gapo kau, tak ada. Ni bila kerajaan larang, dan apabila orang langgar perintah tu, adalah maksud dia tu, yang dia larang tu boleh mengelirukan orang, dan boleh diambil kesempatan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Ini bahaya. Dia bolehlah mengenakan apa-apa hukuman kepada orang yang buat gitu. Sebab itulah dia larang. Bolehkah dia buat ukiran itu 3 baris? Dia kata bolehkah? Adakah boleh? Jawabnya boleh lah. Dan Nabi SAW sendiri buat tu 3 baris. Ini menunjukkan Muhammad Rasulullah tu bukan peraja gitu, tetapi Muhammad Rasul Allah gitu. Baris dalam bentuk baris-baris. Tadi juga cerita tu lah. Babul khatam lin nisa, ini bab cincin untuk perempuan. Aisyah pakai cincin emas. Dia pakai cincin emas. Mana perempuan boleh. Hak tadi semua kata tak boleh gitu gini, banyak perkara tadi duduk bahas tu untuk orang lelaki. Kalau orang perempuan memang tak apa. Molek lah. Kalau kita ada pitih kat, beli kepada bini kau, anak kau, pakai cincin emas, molek lah. Gelai kau, molek lah, sesuai untuk dia. Sutera kau, ikutlah. Dah kita ada pitih. Tak apa hak tu. Tapi hak sebelum ni dia cerita tentang sutera, tentang emas ke apa ni, tak boleh untuk lelaki. Ni hadis ni kita sudah jumpa berapa kali dah juga. Nabi SAW semaya hari raya, sebelum khutbah. Lepas pada tu dia pun khutbah kepada lelaki. Oleh kerana perempuan ni duduk jauh belakang, dia pergi dekat perempuan, dia pun bagi nasihat kepada perempuan. Maka perempuan-perempuan itu pun bagi ni kebajikan lah, kita kata derma kebajikan.
Kebajikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk cincin, apa ni, zubai, dia bubuh dalam kain. Bila duk olah kain, buka kain. Ni. Jadi di sini dalam hadis disebutkan khawatim, cincin-cincin. Maknanya di kalangan perempuan tu ramai yang pakai cincin. Pakai cincin ke apa dia? Dia tahu, oh ya sini cincin kau dia. Dalam tajuk tu dia kata Aisyah pakai cincin emas. Dah kalau Aisyah ummul mukminin pakai cincin emas, orang lain dia pakai cincin emas jugalah kira-kiranya. Situ Imam Bukhari tu cara dia halus. Walaupun di sini tak ada sebut cincin emas, tapi dia kira faham sendiri lah. Dah perempuan boleh pakai cincin emas, kira-kiranya hak bagi tu hak banyak, harga dia, nilai dia tinggi lah. Hak nilainya tinggi apa dia? Emas lah. Kalau bagi tu bagi hak tak pakai apa ni, cincin apa ni kita kata besi tadi, harga dia tak ada nilai. Tentu sekali hak bagi tu hak ada nilai tinggi, nilainya hak nilai tinggi tu apa dia? Emas. Babul qalaib was-sikhab lin nisa. Ini bab apa ni, tali leher pula, tali leher pula, kalung dan sebagainya. Itu akan datanglah. Wallahu a'lam. Wa akhirul alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha